Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, PRU 15 peluang terakhir buat Anwar. Berita sepenuhnya. PRU 15 peluang terakhir buat Anwar. Berikutan prestasi buruk PH dan PKR dalam PRN Melaka semalam, banyak pihak terlihat cenderung menyalahkan Anwar Ibrahim atas keadaan itu bersama sebab-sebab lain yang mungkin kita sudah sedia maklum mengenainya melalui pembacaan di pelbagai saluran media. Selain ramai yang mengatakan beliau harus dipersalahkan atas sifatnya sebagai nahkoda yang gagal, tidak kurang menuding jari menggesanya untuk segera berundur dan meletak jawatan. Kata mereka, Anwar sudah tidak relevan lagi dan PH serta PKR harus dipimpin oleh pemimpin baru jika gabungan itu mahu menang atau mencapai keputusan menggembirakan dalam PRU 15 akan datang. Persoalannya, benarkah tanpa Anwar PH mampu mencapai kejayaan dalam PRU 15 akan datang? Dan benarkah jika dipimpin Anwar PH akan terus dibelenggu kegagalan? Persoalan lain, jika Anwar berundur, siapa yang layak dan harus menjadi penggantinya? Daripada satu segi yang lain, kita dapat lihat mereka yang menggesa Anwar berundur itu bukanlah kelompok yang selama ini committed dengan PKR, PH atau blok pembangkang, tetapi adalah mereka yang daripada dalam UMNO, kelompok yang tidak ketahuan kecenderungan politiknya dan tidak kurang yang pro Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi apa sebenarnya maksud tersirat mereka mahu Anwar berundur? Benar-benar mahu PH menang atau lebih takut jika Anwar akhirnya berjaya meraih kemenangan? Khususnya mereka dalam UMNO misalnya, jika benar Anwar sudah tidak relevan lagi, mereka sepatutnya gembira karena ia memberi laluan lebih mudah untuk BN mencapai kemenangan. Bagi mereka yang komited dengan PH dan PKR, rata-ratanya masih meyakini kemampuan Anwar bersama kewibawaan serta idealismenya untuk memimpin negara dan membawa perubahan kepada rakyat. Dalam konteks Anwar sebagai pengerusi PH dan Presiden PKR, memang diakui beliau belum mampu membawa gabungan itu mencapai kejayaan, meskipun pernah membawa blok pembangkang menafikan kemenangan 2/3 UMNO dan BN bermula pada PRU 2008 dan seterusnya pada PRU 2013. Sebelum keberadaan Anwar dalam blok pembangkang yang bermula setelah beliau dipecat daripada UMNO pada 1998, tidak pernah lagi mana-mana parti pembangkang atau pemimpin mampu mengubah lanskap politik negara seperti mana yang telah dilakukannya. Dalam PRU 14 pada 2018, memang benar kejayaan PH ketika itu dipimpin oleh Tun Mahathir, tetapi bekas pengurusi bersatu itu sendiri sebenarnya bergantung penuh kepada kekuatan Anwar dan PKR sehingga beliau sanggup mencemar duli, merendahkan dirinya, bertemu bekas musuhnya itu di mahkamah, dan seterusnya menjalin hubungan baik semula setelah berpuluh tahun bermusuhan. Pokoknya, mampukah Tun Mahathir jika tanpa berbaik dengan Anwar menumbangkan BN pada PRU 14 lalu? Meski Anwar sekarang memimpin PH, kita juga harus sadar, imej gabungan itu telah banyak dirosakkan oleh Tun Mahathir yang ketika mengetuai kerajaan selama 22 bulan, telah melakukan pengkhianatan terhadap janji dan mencemar keyakinan rakyat dengan mengatakan buku manifesto bukan kitab suci. Anwar hari ini bukan saja memimpin PH dengan harapan tinggi rakyat untuk memenangi pilihan raya, tetapi juga kena memulihkan semula keyakinan rakyat terhadap imej gabungan yang sengaja telah dirosakkan itu. Untuk itu, bagi berdepan PRU 15 akan datang, Anwar sebenarnya masih relevan untuk dijadikan sandaran. Cuma banyak kerja yang harus dilakukannya dan beliau tidak mungkin mampu melakukannya sendirian. Kemampuan, stamina, idea, kebolehan berhujah, punya hubungan antara bangsa, aura sebagai pemimpin yang dimilikinya masih jauh ke depan jika mahu dibandingkan dengan Najib Razak, Mahyadin Majarsi, Zahid Hamidi, Muhammad Hassan ataupun Ismail Sabri yang dijangka adalah pesaing-pesaingnya dalam PRU 15 akan datang. Lagipun dengan PRU 15 mungkin tidak sampai setahun daripada sekarang, menukar nahkoda dengan tiba-tiba bukanlah keputusan yang bijaksana, bahkan mungkin membawa nasib lebih buruk kepada PH. Turut penting sama kerana tidak ternampak ada di kalangan pemimpin PH sedia ada yang setanding kemampuan dan kewibawaannya untuk menggantikan Anwar buat waktu terdekat ini. Begitupun atas faktor usia,
Sementara Anwar dirasakan masih relevan untuk menjadi panglima perang dalam PRU 15 akan datang dan seterusnya sebagai Perdana Menteri. Dalam masa yang sama beliau tidak harus menjadi seorang yang sehingga ke usia nak mati pun masih lagi gairah mahu menjadi Perdana Menteri. Sebaiknya PRU 15 ini adalah pertaruhan terakhirnya dalam kancah politik, bertanding dalam pilihan raya dan memimpin PH serta PKR. Bermula sekarang dan dalam penampilan pada PRU 15 nanti, pemimpin muda dan baru harus lebih ramai ditonjolkan sebagai persiapan untuk mereka mengambil alih PH dan PKR. Jika Anwar berjaya memenangi PRU 15 dan seterusnya menjadi Perdana Menteri, paling lama beliau harus memimpin negara ini ialah selama sepenggal setengah dan harus selepas itu mesti menyerahkan kepada pengganti yang sudah sedia ada, dilatih untuk mengambil alih tempatnya. Jika gagal pada PRU 15, Anwar dengan senang hati harus melepaskan segala perjuangan yang telah diasaskannya sejak 1998 untuk diserahkan kepada pemimpin pengganti untuk menghadapi PRU 16 yang seterusnya. Sedemikian itu dalam PRU 15 nanti yang merupakan medan pertarungan terakhirnya, bukan saja Anwar harus lebih bekerja keras, tidak kurang pentingnya ialah mereka yang tetap meyakininya juga mesti turut sama bekerja keras dan sedia berkorban bagi merealisasikan hasratnya memimpin negara ini benar-benar menjadi kenyataan akhirnya. Ini adalah pandangan pribadi penulis Sahbudin Husin. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.